Tahun 1972. Waktu itu, saya darjah 2 dan belajar sesi petang. Sebelumnya, saya belajar sesi pagi ketika darjah 1. Saya, abang, adik yang ketika itu berusia 2 tahun tinggal bersama Mek. Ketika itu, kakak sulung saya telah bernikah pada usia muda dan saya sudah ada seorang anak saudara. Manakala abang bersekolah menengah dan kakak kepada saya pula tinggal dengan nenek sehingga masuk tingkatan 1, barulah tinggal bersama-sama kami. Mek seperti ibu lain tidak pernah lupa tanggungjawabnya. Ketika saya sedang nyenyak tidur, Mek masak nasi sambil asah pisau menoreh. Sebelum keluar, Mek mengingatkan, "Aziz, tu, Mek letak duit bawah bata tu." Belanja sekolah ketika itu, kalau tak silap, sekitar 20 sen atau 30 sen. Jaga adik tu, Mek nak pergi noreh ni, pesan Mek lagi. Andai semalam kehujanan, Mek akan menebas, bertanam sayur, ubi-ubi atau mencerut rumput lembu. Tak ada waktu terluang buat Mek. Jarang-jarang ada masa untuk berbual-bual. Semua yang Mek buat cukup-cukup untuk meneruskan hidup tanpa meminta-minta. Sebelum ke sekolah, saya akan tinggalkan adik di rumah jiran sementara menunggu Mek balik. Jasa Mek tidak akan saya lupakan. Dari usia anak-anak, sekarang ke tadika, saya mula mengikut ke kebun getah, berjalan kaki dari penempatan peneroka melalui titi gantung. Bentuk muka bumi berbukit-bukit dengan laluan dipenuhi akar-akar getah. Kalau sekarang ni nak merasa suasana seperti itu, saya kena rajin ikut kawan-kawan menjelajah bukit-bukit atau hiking. Balik dari kerja, Mek akan memikul getah keping atau guni getah sekerap. Jika tidak pun, pasti ada kayu api yang dijunjung supaya dapur berasap. Tanah getah Mek terletak jauh, iaitu kedua terhujung dan hampir dengan Sungai Golok, sempadan Thailand. Kadang-kadang kedengaran anjing menyalak, tanda ada orang berburu babi hutan. Sedikit sebanyak, saya mula belajar. Saya mula belajar erti kegigihan. Barulah tempat ke kota baru, niat di hati nak balik udang. Sungguh menangis pagi Melayu, seni asli indah dipandai. Sungguh menangis pagi Melayu, seni asli indah dipandai. Lenggak-lenggok kacaknya tari, joget ke laut senamo diberi, pusingkan dan
Apabila semakin meningkat usia, saya mula sedar mengapa Mek buat keputusan untuk berpindah dan menyewa rumah tanpa bilik selepas kematian ayah yang saya panggil Cik ketika itu. Jarak ke kebun getah lebih dekat selain memudahkan membela lembu dan ayam. Mek juga tidak lupa membawa parang panjang sambil menebas pohon senduduk. Selain itu, pada perkiraan saya, parang sangat penting. Yalah, lagi-lagi ketika ada kes-kes kecemasan atau Mek akan berasa lebih berani ketika menoreh sendirian. Selang setengah jam, akan ada kedengaran, "Oi!" dan disahut, "Woo!" Akhirnya, jika tiada sahut-sahutan, bermakna semuanya sudah balik dan Mek tidak akan sambung menoreh lagi. Pakaian Mek yang popular ialah kain batik Jawa. Seingat saya, Mek pernah ada sepasang kebaya biru yang disimpan rapi. Mungkin dipakai semasa ada kenduri. Mek amat jarang ada masa bertandang ke rumah jiran. Agak pemalu, tetapi pemurah dan mengambil perhatian terhadap perasaan orang lain. Kalau masak kuih, Mek akan buat banyak. Dan Mek tak pernah lupa jiran-jiran. Sesekali ada tamu, Mek pasti sediakan minuman. Semasa saudara mara datang, Mek tak akan benarkan balik sehingga selesai makan nasi. Apa-apa yang ada di rumah akan dibungkus sebagai buah tangan. Biarlah sedikit atau kami tak sempat makan, tetamu tetap nombor satu. Antara pesanan Mek yang masih kuingati, "Jangan jalan rumah orang, kalau hilang duit kau gapo, susah kita. Dan yang paling penting, jangan buat orang marah. Biar kita susah. Jangan mugi ambil gapo-gapo hok siapa-siapa." Sebenarnya kawasan penempatan kami ketika itu cuma ada 5 buah rumah dan agak jauh dari penempatan asal kami, iaitu Perumahan Peneroka Air Lanas dalam Majlis Daerah Jeli. Semua pengalaman yang dilalui membentuk saya memupuk sikap pemalu, sikap pendiam dan kurang berkeyakinan diri. Mek mencuci pakaian di telaga. Ada kalanya saya bantu Mek buangkan percikan susu getah yang melekat di muka dan mula nampak jelas selepas terkena air ketika mandi. Jika cuti hujung minggu atau cuti sekolah, Mek ingatkan supaya memunggah air dari telaga yang agak jauh untuk kegunaan memasak. Sementara air kegunaan mencuci pinggan dan membasuh kaki dipunggah dari parit yang jaraknya kira-kira 20 meter. Saya juga mula belajar mencuci pinggan di gelegar rumah mengikut cara Mek. Cedok sedikit air dengan gayung tin atau tempurung dan gosokkan pinggan satu persatu. Kemudian, air yang sama dituang ke pinggan yang berikutnya. Selepas itu, gunakan sedikit sabun, gosok dengan sabut kelapa berganti-ganti. Dan selepas itu, barulah bilas dengan air yang lebih bersih yang diangkut dari telaga. Ini bukan apa, semata-mata untuk lebih menjimatkan penggunaan air, supaya tidak penat mengandar atau menjinjing air. Sebab itulah, saya tahu apa yang sepatutnya dilakukan supaya Mek tidak berceramah panjang apabila balik dalam keadaan penat. Beberapa tahun selepas itu, Mek kahwin lagi. Memang sudah tersurat. Ayah tiri yang aku kenal lebih awal daripada itu kekal ku panggil Pok Cik. Cuma adikku seorang yang panggil Cik dan pada dia, Pok Cik ialah bapa kandungnya. Pok Cik rajin membantu Mek menanam anak-anak getah seluas 2 ekar yang Mek beli. Pok Cik juga rajin membela lembu, pandai menukar rumah. Alhamdulillah,
Siaplah rumah kecil, satu bilik tidur atas lot tanah sawah peneroka milik Mek bersama arwah Cik. Di getah menoleh getah, Pok Cik dan Mek menanam pisang dan pokok buah-buahan. Alhamdulillah, bangga dengan Mek. Bangga dengan Mek kerana semua tanah asal peneroka seluas 10 ekar suku tidak dijual berbanding sesetengah jiran kami. Pada saya, Mek seorang perancang kewangan yang terbaik berbanding sesetengah generasi muda yang boros dan galak berbelanja. Seiring dengan desiran ombak memecah pasir yang di pantai, bertiup payung yang melambai, makin surut mentari ke barat. Indahnya suasana di pantai membuat hati rasa senang. Hilanglah resah serta bimbang, menyegarkan pikiran pun tenang. Nun jauh sayupku kelihatan, membelah ombak menuju bulan. Nelayan membawa tangkapan, hasil dari tengah lautan. Itulah suasana desaku, menarik juga mengasyikkan. Tak jemu mataku memandang keindahan desaku yang permai. Nun jauh sayupku kelihatan, membelah ombak menuju bulan. Nelayan membawa tangkapan, hasil dari tengah lautan. Itulah suasana desaku, menarik juga mengasyikkan. Tak jemu mataku memandang keindahan desaku yang permai. Sesibuk mana pun Mek tetap ada masa untuk membuat kuih. Mengikut kata Mek, tak cukup kalau beli. Buat sendiri, boleh makan puas-puas. Semua kuih tradisional seperti lompat tikam, buah gomok, buah mulung ataupun buah Melaka, butir nangka, badak berendam, lepat pisang, itu semua adalah pilihan Mek. Teristimewa poli ubi, iaitu ubi kayu yang diparut dan dibungkus dengan daun pisang lalu dikukus sama ada yang manis ataupun tawar. Poli tawar pula
kemudiannya dipotong-potong dan disira dengan gula Melaka bersama dengan kelapa muda. Kuih dengan beras yang digiling bersama daun niling yang dikutip dari kebun lalu dikukus, itulah antara yang unik sentuhan air tangan Mek. Aroma daun tadi menjadikan kuih ini begitu sedap sekali. Dan paling istimewa, Mek pandai buat sema. Sema ialah sejenis kuih yang dibuat daripada gula yang dimasak dan diuli dalam tepung. Ditarik-tarik menjadikannya begitu halus dan gebu. Sedap sungguh rasanya. Walaupun hidup mungkin sukar berbanding sekarang, kami cukup makan. Mek akan pastikan keutamaan, iaitu membeli beras, gula dan garam. Mek selalu beringat. Mungkin kerana membesar ketika pendudukan Jepun membuatnya berfikir keperluan asas itu mesti disimpan sebagai stok yang sentiasa ada. Mek ada menyimpan setempayan garam. Jika masak telur dadar daripada telur ayam kampung yang dibela di bawah rumah, Mek akan tumbuk garam lebih agar kami dapat makan dengan berjimat. Jika ada ikan yang dipancing atau masuk bubu, Mek akan buat pekasam. Dan jika buat jeruk pucuk maman, petai dan jering, Mek letak garam lebih supaya tahan lama. Begitulah hidup kami serba sederhana. Tanpa perabot, kecuali bantal kekabu dan tikar mengkuang yang Mek anyam sendiri. Berkat berjimat, akhirnya Mek mampu membeli basikal dan alat komunikasi, iaitu radio kecil menggunakan bateri. Ketika itu berasa terhibur sungguh hati ini kerana tanpa teman berbual-bual, rancangan daripada siaran rangkaian nasional sangat menghiburkan selain banyak memberi maklumat. Banyak sungguh jasa program radio kepada saya ketika surat khabar sukar untuk didapati dan kadang-kadang kami tak mampu untuk membeli. Saya juga belajar bahasa Melayu dan cara sebutan yang betul. Pun begitu, Mek pula tak faham sangat bahasa juruhebahnya dan tak tahu apa itu enaknya mendengar lagu nyanyian Allahyarham Tan Sri P. Ramlee, Puan Sri Saloma, seterusnya Sharifah Aini, Uji Rashid dan Hel Amir. Pada Mek, sekurang-kurangnya cukuplah untuk dia tahu waktu azan. Lagi-lagi, waktu untuk berbuka puasa pada bulan Ramadan. Itu pun sudah cukup membadai untuk Mek. Masa terus berlalu. Pahit manis kehidupan dilalui seadanya, serba sederhana. Sesungguhnya apabila diingat-ingatkan kembali, saya mungkin tak mampu untuk kembali hidup seperti itu lagi. Kecuali hanya pada tahun 70-an atau awal 80-an. Terima kasih, Mek. Kerana tanpa pengorbanan Mek, mungkin saya tidak membesar sempurna dan mungkin tidak sempat menghabiskan persekolahan. Doa saya agar arwah Cik yang saya tak pernah ingat wajahnya sentiasa dalam aman dan berada bersama orang-orang yang disayangi Allah. Sekadar ini sahaja coritan untuk kali ini untuk perkongsian dalam rancangan Adila. Terima kasih kerana sudi mendengar. Abdul Aziz bin Cik Yusof, Ailanas, Jeli, Kelantan.